Okey, salam sejahtera. So, hari ini cikgu akan bincangkan soalan matematik ya, soalan matematik, soalan berformat SPM untuk kertas 2. So, kita lihat soalan pertama. Okay, sebuah bako mempunyai 7 biji bola merah dan 5 biji bola biru. 2 biji bola dipilih secara rawat satu demi satu daripada bako tersebut. Sekiranya bola pertama berwarna biru, maka bola tersebut dikembalikan ke dalam bako sebelum bola kedua dipilih. Okey, kita lihat sekiranya bola pertama berwarna merah, maka bola tersebut tidak akan dikembalikan dalam bola kedua dipilih. Okey, A. Lengkapkan gambar raja pokok. Okey, di ruang jawapan. So, kita lihat gambar raja pokok dia. Okey, kita lihat dia ada 7 biji bola merah, maka ada berapa bola biru? Ada 5 bola biru. Maka kebarangkalian kalau kita nak ambil bola merah ialah 7/12, bola biru ialah 5/12. Okey, di sini kita boleh buat satu checkpoint ya. Okey, hasil tambah untuk satu cabang ini, untuk setiap cabang adalah 1. 7/12 tambah 5/12, kita akan dapat 1. Maka dah betul lah. Ini cara kita nak buat checkpoint. Maka kita lihat. Jika dia dapat bola merah, adakah dia kembalikan? Sekiranya bola pertama berwarna merah, maka bola tersebut tidak dikembalikan dan bola kedua dipilih. Maka asalnya dalam kotak tersebut ada 12 biji bola. Bila dia pilih satu biji yang warna merah, maka baki dia ialah 11. Daripada 11, ada berapa biji bola merah? Ada 6 biji. Kenapa 6 biji? Asalnya 7. Okey, dia dapat satu merah, maka tolak 1. Sekarang baki dia 6 bola berwarna merah. Maka ada berapa yang biru? Oleh kerana cabutan pertama ialah bola merah, maka biru adalah sama. Per 11. Maka kita buat satu checkpoint. 5/11 tambah 6/11. Dapat 1? Ya, dapat 1. Maka dah betul lah. Boleh? Okay, kita tengok untuk seterusnya. Okey, jika dia dapat bola biru, ada tak dia kembalikan? Jika bola pertama berwarna biru, bola tersebut dikembalikan ke dalam bako sebelum bola kedua dipilih. Maka bila dia dapat biru, dia kembalikan. Asalnya ada 12. Dia ambil, dia keluarkan biru. Dan dia kembalikan biru. Maka sekarang seperti asal. Seperti asal. So kalau seperti asal, ada berapa biji bola merah? 7 biji. Maka 7/12. Bola biru ada 5/12. Kerana bila you dapat biru, dia kembalikan. Maka jumlah 5, dia ambil 1, dia kembali 1. Maka masih 5. Boleh? Okey, kita tengok B. Hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurang sebiji bola merah dipilih. Sekurang-kurang. Kalau sekurang-kurang maksudnya at least 1. Okey, maka apa yang kita nak? 1 merah atau 2 bola berwarna merah. Faham? Boleh tak? Boleh? Okey, sekurang-kurang 1 sebab 2 kali je kita ambil, so kita tak maksimum 1 biru. Dia tak boleh 2 biru. Kalau 2 biru dia tak nak sebab di sini sekurang-kurang sebiji bola merah. Maka kita lihat hasil dia. Okey, hasil yang pertama, okey kita lihat hasil yang pertama di sini, bola merah, merah. So ini merah, merah. Kita nak merah, biru, merah, biru. Maka 1 merah. Sekurang-kurang sebiji bola merah. Okey, bola biru, merah, biru, merah. So kita naklah. Okey, dan biru, biru. Ini ialah biru, biru. Ini kita tak nak. Okey, maka kebarangkalian dia ialah kebarangkalian sekurang 1 bola berwarna merah ialah kalau mm iaitu 7/12 darab 6/11 untuk mm.
Kalau atau kita buat tambah. Tambah merah dan biru. 7/12 darab 5/11. Tambah biru merah. Biru merah 5/12 darab dengan 7/12. Boleh? Maka kalau kita darabkan 7/22 tambah 7/35 per 121, 7/12 darab 5/11. 35, oh maaf 12 darab 11. 132, 5/12 darab dengan 7/12. 35/144. Okey, kita tambahkan ketiga-tiga. Tambah 35/132. 132 tambah 7/22. Jawapan ialah Kita buat semula sekejap 7/22 tambah 35/132 tambah 35/144. Jawapan ialah 119/144. Okey? Boleh? Soalan pertama, soalan kebarangkalian. Ini soalan kebarangkalian. Dan kebarangkalian untuk gabungan. Boleh ya? Alright. Kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 2. Okey. Raja ini menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak. Bentuk satu persamaan kuadratik berdasarkan raja 1. Okey, bila dia segitiga bersudut tegak, ini kita boleh kait dengan teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras. Masih ingat? A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okey, jadi daripada segitiga ini kita dapat kaitkan dia sebab di sini dia nak bentukkan persamaan. Maklumat yang kita ada hanya panjang segitiga tersebut. Okey, panjang setiap sisi segitiga tersebut. Maka kalau kita nak kaitkan, kita guna A kuasa 2, 3x tambah 4 kuasa 2 sama dengan B kuasa 2, x tambah 2 kuasa 2 tambah 4x kuasa 2. Di mana ini ialah A, B, C. A adalah sisi yang terpanjang, iaitu sisi hipotenus. Okay, sisi hipotenus. Jadi kalau nak bentukkan persamaan, kita perlu kembangkan dia. So hasil kembang ialah berikut 9x kuasa 2, 24x tambah 16. Kita kembangkan ini, kita dapat ini. Alright. Seterusnya x kuasa 2 tambah 4x tambah 4 tambah dengan 4x kuasa 2, 16x kuasa 2. Okey, sekarang kita gabungkan semua X kuasa 2, 16, 17, 17 tolak 9. 17 tolak 9, 8 kan? 8X kuasa 2. Okey, 4X tolak 24, negatif 20X. Okey, di sini 4 tolak 16, maka negatif 12. Ini adalah persamaan kuadratik. So, kalau persamaan kuadratik di sini sama dengan kosong, kita boleh ringkaskan dia. Ringkas dengan membahagi dengan 4. 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 3. Okey, B. Seterusnya cari panjang AB. Kita nak cari panjang AB. AB ialah x tambah 2. Jadi, kalau kita nak cari AB, kita mesti cari nilai X. So, kalau cari nilai X, kita selesaikan persamaan kuadratik ini. So, di sini kita buat pemfaktoran. X negatif 3 tambah 1. Negatif 6x tambah x. So, negatif 5. Negatif 3 tambah 1 darab 1 negatif 3. Maka x sama dengan 3 atau negatif 1/2. Oleh kerana
Okay, oleh kerana X ialah panjang, maka mesti positif. Jadi X sama dengan 3. Apabila X sama dengan 3, panjang AB sama dengan 3 tambah 2, iaitu 5 cm. Dapat? Boleh faham ke? Boleh ya? Okey, kita tengok soalan nombor 3. Jadual 1 menunjukkan nilai bagi pemboleh ubah PQR. Diberi P berkadar langsung dengan Q kuasa 2 dan berkadar songsang dengan R. Hitung nilai X. Ada X? Okey, dia nak kamu hitung nilai X. Okey, sebelum kita hitung nilai X, kita perlu tuliskan kadaran kepada persamaan Q kuasa 2 per R. Maka kita dapat tulis sebagai P sama dengan KQ kuasa 2 per R. Di mana K ialah pemalah. Okey, K ialah pemalah. So, next kita nak cari nilai K. Maka kita akan guna semua yang ada nilai. Apabila P 81, Q 6, R 2. Kita guna ini, gantikan dan kita dapatkan nilai K. Okay, iaitu P 81 sama dengan K darab 6 kuasa 2 bahagi dengan 2. Okay, maka K sama dengan 81 darab 2 bahagi dengan 6 kuasa 2. K sama dengan 81 darab dengan 2 bahagi dengan 6 kuasa 2. 9 per 2. Maka bagaimana kita nak tuliskan persamaan dia? Hubungan antara PQR. P sama dengan 9Q kuasa 2 bahagi dengan 2R. Boleh? Seterusnya kita gantikan nilai ini, barisan kedua ini ke dalam persamaan untuk cari nilai X. Iaitu P 32 sama dengan 9X kuasa 2 sebab Q kuasa 2. Bahagi dengan 2 darab. Okay. 32 darab dengan 2 darab 9. Okey, bahagi dengan 9. 64. X kuasa 2 sama dengan 64. Maka X sama dengan punca kuasa 64 iaitu nilai X ialah 8. Boleh? Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 4, soalan trigo. Masih ingat trigonometri? SOHCAHTO. Okey, SOHCAHTO. Tangent X ialah 3/4. Di sini tangent X. Oleh kerana sini sudut cakar, maka kita akan lihat di bawah. Tangent X 3/4. O bahagi A. 3, sini 4. 3 darab 2 dapat 6. Maka 4 darab 2, sini 8 cm. Okay, kita dapat PN sama dengan 8 cm. Cari nilai cos X. Cari nilai cos X. Maka okay, kita lihat ya, X ini adalah bersudut cakar, betul? Maka dia berada di sukuan mana? Di mana tangent ialah positif. Kalau tangent positif, dia berada di sukuan yang ketiga. Maka sepatutnya beginilah. Okey, sukuan yang ketiga. Maka segitiga adalah begini. Ini ialah X. Okey, di mana sini 3, sini 4. Oh, sorry, terbalik Kita lihat sebab dia kata tangent X adalah 3/4. O 3, A 4. Maka kalau ikut hukum segitiga 3, 4, 5 sebab sudut tegak. Okey, maka kita boleh cari cos X. Cos X sama dengan A per H. 4/5. Oleh kerana di sini X, nilai X adalah negatif, nilai Y pun negatif, maka cos X negatif 4/5. B, hitung perimeter bagi segitiga OQ.
O and Q. O and Q. Dia nak cari perimeter segitiga. Okey, kalau nak cari perimeter segitiga O and Q, di sini 6, kita dapat 8, maka sini 10 cm. Kalau sini 8, sini 17, OP ialah guna teorem Pythagoras. 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 punca kuasa, kita dapat OP. Maka OP sama dengan 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Punca kuasa, jawapan OP 15. Sini 15. Maka perimeter sama dengan 17, 10, 15, 6. Okey, 17, 10, 1, 48 cm. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 5. Encik Azizul mempunyai jumlah pendapatan tahunan 33,150 jumlah pendapatan. Jumlah pelepasan cukai yang layak dituntut adalah pelepasan cukai. RM 6,200. Jadah 2 menunjukkan kadar cukai pendapatan individu. Okey, ini kadar dia. Dengan mengambil kira rebate cukai, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Azizul. Ini jumlah pendapatan dan ini pelepasan. Apa tu pelepasan? Pelepasan contohnya kita membuat derma. Okey, pelepasan tu kita membeli majalah, kita membeli handphone, dia boleh dapat pelepasan cukai. Maka kita lihat jumlah yang dikenakan cukai ialah 33,150 jumlah pendapatan, kita tolak pelepasan. Okey, 33,150 tolak 6,200, kita dapat RM 26,950. Ini adalah jumlah yang dikenakan cukai. Maka kita lihat dia berada di mana? 26,000. Okey, di sini 5,000 hingga 20,000, ini tak ada. Ini tak, maka dia berada di sini sebab dia kurang daripada 35,000 dan dia lebih daripada 20,000. Maka kita kirakan kadar dia pada 20,000 yang pertama, okey, ialah 3%, iaitu 150, dan 15,000 berikutnya ialah 3%. Kita lihat cukai yang dikenakan 20,000 yang pertama. So di sini 26, kita tolak 20,000, baki dia 6,950. Maka 20,000 yang pertama dia perlu bayar RM150. Dan yang berikutnya adalah 3%. 6,950 kita darab dengan 3%. Harap dengan 3%, kita dapat 208.5. Maka jumlah yang perlu bayar, jumlah ialah tambah 150, itu RM358.50. Okey, ini adalah cukai yang perlu dibayar. Bolehkah? Boleh ya? Okey, pandai-pandai kan semua? Okey, seterusnya kita akan pergi kepada soalan nombor 5. Dengan mengambil kira rebate cukai, kita lihat rebate cukai, ada rebate ni. Pelepasan yang
Boleh? Okay. So next. Soalan nombor 6. Okey, kita lihat soalan nombor 6. Diberi min bagi satu set nombor positif. So dia dah bagi tahu ya nombor positif ialah 14. Hitung nilai M. So bagaimana kita nak hitung nilai M? Okey, kita hitung min dia lah. Sebab dia bagi min 14 kan. Masih ingat formula untuk min? Okey, untuk data tak terkumpul, kita jumlahkan semua nombor bahagi dengan bilangan nombor. Iaitu 14 sama dengan M tambah M tambah 2, M tambah 3, M tambah 8, M tambah 9. Ini tambah bukan darab, maaf M tambah 9 tambah M tolak 4. Okey, bahagi dengan ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahagi 6. Okey, 14 darab 6, pindahkan 6. 84. 84 sama dengan berapa M? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6M tambah 2, 5, 13, 22. 22 tolak 4, 18. Okey, 6M sama dengan M ialah 11. Okey, M ialah 11. Seterusnya dia nak cari nilai variance. So sebelum kita cari nilai variance, kita nak tuliskan jujukan nombor dulu. 11. 11 tambah 2, 13. Tambah 3, 14. Tambah 8, 19. Tambah 9, 20. Tolak 4. 11 tolak 4, 7. Okey, kita nak carikan masih ingat variance? Jumlah X kuasa 2 bahagi dengan jumlah N. Okey, maka 11, 13, 14, 19, 20, 7 bahagi 6. Kita tolak dengan min kuasa 2. Okey, teacher lupa jumlah X kuasa 2 per N tolak min kuasa 2. Okey, so variance sama dengan 11 kuasa 2, 13 kuasa 2, 14 kuasa 2, 19 kuasa 2, 20 kuasa 2, dan 7 kuasa 2. Tolak 14 kuasa 2. Jadi kita buat terus bahagi 6 tolak 14 kuasa 2. Jawapan dia 20. Ini adalah variance. Boleh? Okey. Tengok soalan terakhir. Belum soalan terakhir. Tengok B. Setiap nombor dalam set data tu didarab dengan 2, kemudian ditolak dengan 4. Cari min baru. Maka min ialah 14. Dia darab 2, lepas tu tolak dengan 4. Min dia, okey, untuk min, apa yang berlaku pada min, pada setiap data, dia akan berlaku pada min juga. Maka min ialah 24. Min baharu 24. Bagaimana pula variance? Okey, kena ingatlah perubahan variance hanya berlaku pada darab ataupun bahagi. Okey, variance dia ialah 20. Dan dia buat apa? Dia darab dengan 2 kan, lepas tu tolak 4. Maka tolak 4 ini dia tidak berlaku perubahan. Contohnya, markah saya 20, markah you 24. Maka murid A. So kalau saya tolak 4, ini 16, ini 20. Beza di sini 4, beza di sini 4. Nampak? Maka variance tak ada perubahan untuk tambah atau tolak.
Bila variance sebab kuasa 2, maka kita darab dengan kuasa 2. Jawapan dia 80. Variance Pahalu 80. Boleh? Okey. Seterusnya, dia kata lukis plot kotak untuk mewakili set data baharu. So, untuk plot kotak, data baharu darab 2 tolak 4. 11 darab 2, okey. Nilai dia okey, kita lihat data dia ialah 11, 13, 14. Sekejap teacher salin semula 20 dan 7. Ada 6 data. So, pertama kali kita susun 7, 11, 14, 19, 20. Boleh? Julat paling kecil 7, paling besar 20. Okey. Nilai paling kecil 7, paling besar 20. Kalau plot kotak apa dia? Plot kotak adalah begini kan? Okey, dan kita perlu tahu kuartal pertama, kita tahu median dan kuartal ketiga. Okey, bagaimana kita nak dapatkan median? Saya akan gerak daripada sini. 7, 19. Okey. Nombor tengah-tengah tambahkan median 13 tambah 14 bahagi 2. 13.5. Median 13.5. Kuartal pertama kita akan lihat di sini median, maka kita akan lihat di depan median. Nilai tengah-tengah 11. Maka Q1 11. Q3 kita akan lihat median, belakang median. Nilai tengah-tengah ialah 19. Boleh? Maka kita buat lakaran graf. Okey. Plot kotak. So, kita perlu buat skala dulu. So, teacher buat skala. So, kalau skala, kita mula daripada 6. Boleh tak? 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okey, ini adalah nilai X. Plot kotak saya akan mula dengan 11. 11 berada di sini, 11 dan 19. Okey, ini plot kotak dia. Nilai yang terbesar 20, maka sambungkan 20. Dan nilai terkecil ialah 7. Okey, ini ialah Q1 11, Q3 19. Median 13.5. Maka 13.5 duduk di sini. Okey, median 13.5. Okey, maka ini adalah plot kotak. Okey, so maaf ya. Teacher tersilap tadi sebab dia kata dia nak buat untuk set data baharu. Ini bukan set data baharu, ini data lama. Ya, teacher buat semula, kita buat semula menggunakan data baharu. So kalau data baharu dia buat apa? Darab 2 tolak 4, betul? Darab 2 tolak 4. Maka set data baru ialah 14, so 10. Teacher tukar warna. 10, 22 tolak 4, 18. Boleh? Dan 13 darab 2, 26 tolak 4, 22. 28, so 24. 38, 34. 40 tolak 4, 36. Oh, kita kena tengok data baru ya, daripada 10 hingga 36. Okey. Paling kecil 10, paling besar 36. Kita tengok median. Median adalah 23 sebab 22 tambah 24 bahagi 2. Median 22 tambah 24 bahagi 2, maka 23. Daripada depan Q1, daripada belakang Q3. Maka saya binakan paksi.
Mak CX dia kena mula daripada 10. Kalau 10, 36, saya tak boleh buat 2, saya buat 5. Mula dengan 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45 ini tak guna dah. Boleh? So, kita mula daripada 10. Kita tengok 18. Maka 18 duduk di sini. Okay, 15, 16, 17, 18. 18 dan 34. Q3 34, dia dekat dengan 35. Okay. Sambungkan garisan. Ini adalah plot kotak. Nilai maksimum 36. 36 duduk di sini. Maka ini adalah plot kotak dia. Di mana Q1. Okey, M median dia dekat mana? 23. Ini median. 20. 23 duduk di sini. Ini M, ini Q3, ini maksimum, ini nilai minimum. Maka kita dapat plot kotak untuk data baru. Boleh? Okey. Kita lihat ada soalan lagi. Sekejap. Okey, soalan terakhir. Jadual 3 menunjukkan gerakan suatu zarah bagi tempoh 24 saat. Lukiskan graf laju masa mewakili gerakan. So, graf laju masa, tepi di sini laju menggunakan meter per saat. Sini saya guna masa. Okey, guna masa. Tengok masa 24. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sebab di sini masa adalah darab 3. So, saya guna 3, 0, 6, 12, 24. Dan tambah 12, 36. Maaf. Sini tambah 6, 18. Sini 24. Okey, so satu petak 3. 0 ialah 0. 6 ialah 8. Sekejap, kita tengok laju dia 20. 10. Yang ni upkan sikit. Laju meter per saat. Sini 10. 20. Sini 5. Sini 15. 0. Alamak. Sebab laju dia berkali 8, 20. Kalau saya guna 4, satu petak 4. Dia tak boleh satu petak 5. 8, 4, 12, 16, 20, 24. Okey, teacher guna satu petak 2 ya. Maka 0, 6 ialah 8, 12, 8, 18, 14. 16, 20. So, kalau 14 berada di tengah-tengah dan 20. Maka sambungkan garisan. Ini adalah graf laju masa. Okey? Okey. Lukiskan graf. Berdasarkan graf laju masa, huraikan pergerakan daripada 6 saat ke 12 saat. Ini. So, kalau nak buat huraian gerakan zarah pada laju, malahlah sebab dia berada pada laju yang sama, iaitu 8 meter per saat. Okay. Yang kedua, hitung jumlah jarak yang dilalui zarah tersebut.
maka jumlah jarak. Jumlah jarak kita cari luas di bawah graf. Okey, maka jarak sama dengan, kita tengok segitiga, segi 4 and then trapezium. Boleh ya? 1/2, 6, 8. Segi 4, 6, 8. Trapezium 1/2, 8 tambah 20, darab dengan jarak masa 12. Okey, 24, 48, 6. 6 darab 28. 6 darab 28, 168. Tambah 48, tambah 24. Maka jarak dia 240 meter. Yang ketiga, kadar perubahan laju dalam tempoh saat 6 saat pertama. Tempoh laju. Perubahan laju maksudnya pecutan. Maka perubahan laju sama dengan berapa meter dia pecut daripada 0 hingga 8. 8 tolak 10, 0 sama dengan 6 tolak 0. Maka 8 bahagi dengan 6. 4/3 meter per saat-saat. Ataupun 1.333 meter per saat-saat. Okey. Boleh? Ini adalah untuk graf gerakan. Okey, so ini dah soalan terakhir. Teacher akan berhenti di sini. Kita berjumpa pada kelas yang seterusnya. Thank you, kelas.